Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam agenda awani di hari pertama mesyuarat pertama Parlimen ke-15. Sidang khas Parlimen berlangsung di awal hari ini tadi, di mana hari ini di lewat petang tadi Dewan Rakyat telah meluluskan undi percaya kepada Perdana Menteri melalui undi suara majoriti. Itu perkara yang menjadi satu keutamaan ataupun satu fokus utama bagi rakyat dan juga ahli-ahli politik. Namun hari ini juga diuji dan di mana 222 ahli parlimen mengangkat sumpah untuk memulakan tugas mereka di parlimen, dan juga bagaimana kita melihat ada ekspektasi dan juga harapan yang cukup tinggi daripada rakyat, khususnya yang keluar mengundi pada PRU15 dahulu, untuk melihat kepada kualiti perbahasan dan juga perjalanan proses demokrasi menerusi sidang Dewan Rakyat ini dengan lebih baik. Keabsahan sudah diuji, sudah pun diluluskan, sudah pun terbukti. Namun bagaimana kita melihat ini adalah masa buat kerja dan kita memandang ke hadapan. Saya bersama dengan Puan Maha Balakrishnan, merupakan pakar parlimen, juga merupakan fellow penyelidik Ibu Pejabat Asia UNSDSN Universiti Sunway. Terima kasih Puan Maha kerana sudi bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Soalan mudah saya, reaksi pertama sebagai seorang pakar parlimen terhadap perjalanan sidang Dewan Rakyat hari ini selepas 222 ahli parlimen mengangkat sumpah. Bagaimana? Kerana ini adalah parlimen ataupun ini adalah kerajaan yang terbentuk selepas parlimen tergantung, dan sudah pasti yang membentuk blok kerajaan dan juga blok pembangkang itu juga karakternya juga berbeza-beza dan situasi tidak sama dengan 2018 dahulu ataupun 2020. Reaksi pertama ataupun penilaian pertama, Puan Maha. Okey, terima kasih Zulfitri. So reaksi saya ada yang positif tetapi ada juga yang negatif ya ataupun kurang memuaskan. So kita mulakan dengan yang positif. So buat kali pertama ya di dalam di dalam sejarah contemporary Parlimen Malaysia, kita telah menjalankan competitive voting ataupun proses undian untuk melantik speaker. Sebab ada lebih daripada satu calon yang berjaya dicadangkan ya. Termasuk juga di dalam lajur positif hari ini ialah pelantikan timbalan-timbalan speaker. Sebab sekali lagi kita dapat menyaksikan satu undian antara tiga calon untuk mengisi dua jawatan. Yang lebih menggalakkan bagi saya ialah komposisi ketiga-tiga jawatan speaker dan timbalan-timbalan speaker. Sebab satu kekurangan yang ketara ya, yang sering kita perhatikan di parlimen, tak kira siapa yang menduduki Putrajaya, ialah kekurangan kepelbagaian di kalangan pegawai-pegawai pengurus parlimen ya. Ini boleh mewujudkan persepsi bahawa parlimen hanyalah sebuah ruang perbincangan untuk golongan elit, iaitu lelaki Melayu dalam lingkungan usia 60 hingga 80 tahun saja. Ya. So jadi Itu sebagai realitinya. reality kan, ya. Dan sebagai rakyat biasa, kalau kita tidak dapat lihat orang yang rupanya serupa seperti kita membahas dan memberi maklum balas tentang polisi dan tentang undang-undang di Kamar Dewan Rakyat, ataupun dalam menguruskan dan mengetuai Dewan Rakyat, maka kita akan rasa macam parlimen tidak mungkin boleh memahami ataupun menjaga hal keadaan hak dan kepentingan kita ya. Jadi memang sudah tiba masanya, actually mungkin sudah melebihi masa untuk jawatan speaker dan timbalan-timbalan mencerminkan kepelbagaian yang wujud di Malaysia. Dari segi jantina, umur, daerah, etnik. So adalah sangat memuaskan bagi saya bahawa YB Alice Lau bersama dengan YB Datuk Ramli telah pun berjaya menang kerusi timbalan speaker. Malangnya nampaknya kesemua isu kepelbagaian tersebut macam telah konsentrasikan ya, ditumpukan di dalamnya, ditenggelamkan hanya di dalam seorang daripada ketiga-tiga pemegang jawatan tersebut, iaitu YB Alice Lau. And of course YB Datuk Ramli Muhammad Noor, keturunan orang asli dari kaum Semai kalau tidak silap saya ya. Okay, so I think that's the positive ya. Bagaimana pula dengan perkara negatif? Bagi saya segala kekecohan di Dewan Rakyat hari ini berkenaan dengan undi percaya sememangnya tidak wajar, dan ianya usul tersebut tidak seharusnya dibahas dengan
begitu kasar dan kurang bertumpukan kepada fakta dan isu perkara pokok. Ya. So saya khawatir juga apa yang akan berlaku esok bila usul dan RUU tentang bajet pula akan diutarakan dan dibicarakan. Sebab kita sememangnya kita tidak mempunyai banyak masa untuk memastikan bahawa usul-usul dan RUU tersebut um, uh, di diundi dan digubal dan dijadikan undang-undang sebab the lights must come on in Putrajaya on the 1st of January 2023. Yeah. Untuk meluluskan akta dan juga meluluskan gaji dan sebagainya. Tapi Puan Maha, bagaimana kita melihat kita ada konotasi yang cukup negatif apabila kita membentangkan usul, time itulah kita akan mengatakan bahawa keabsahan, kita bercerita cukup tak dapat undian dan juga bilangan. Walhal kalau kita melihat kepada perkara dasarnya ialah fakta dan juga hal-hal bagaimana masalah diselesaikan, bagaimana sesuatu perkara itu digubal. Apa antara perkara yang, kalau soalan saya ialah, apa perkara yang jadikan mitos kepada perjalanan di parlimen kerana hal-hal naratif politik kepartian itu begitu mendominasi segala perjalanan di dalam sidang Dewan Rakyat. Walhal parlimentary itu tidak sepatutnya sebegitu. Apa yang ideal sepatutnya dan juga apa yang berlaku dalam konteks perjalanan parlimen kita selama ini? Okey, mungkin kita juga sebagai rakyat biasa, kita juga perlu manage expectations. Sebab ya, pada dasarnya parlimen adalah ruang perbincangan, ruang perbahasan dan ruang penggubalan undang-undang. Ruang untuk mengawal selia tindakan-tindakan dan aktiviti-aktiviti kerajaan. Tetapi kita tidak boleh berlari daripada fakta bahawa parlimen juga merupakan sebuah medan persaingan politik. We can't run away from that. Jadi sememangnya kita akan lihat percubaan-percubaan untuk mencabar isu-isu dasar ataupun keabsahan, juga isu keabsahan kerajaan sedia ada dan juga langkah-langkah ataupun usaha-usaha untuk mengutarakan cadangan-cadangan alternatif. Ya. Tetapi apa yang kita perlu untuk memastikan bahawa semua urusan-urusan dapat dijalankan dengan lancar. Ya. Kita memerlukan amalan berparlimen. Amalan berparlimen yang bertumpukan kepada amalan-amalan biasa di parlimen-parlimen Westminster yang lain. Masalahnya sehingga sekarang, ya, kebanyakan ahli-ahli parlimen tidak mendapatkan training, ya, tidak mendapatkan training ataupun briefing tentang isu-isu tersebut. Apa yang kita selalu, mungkin kita lupa, ya, bahawa jawatan MP bukannya satu jawatan yang boleh dilaksanakan tanpa memahami peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, tanpa memahami perlembagaan, ya, dan juga tanpa memahami amalan-amalan demokratik. Tetapi kita tidak mewajibkan ahli-ahli parlimen kita untuk menjalankan training, untuk menjalankan briefing sebegitu. So I think that is one major problem we have. Maksudnya Puan Maha nak mengatakan bahawa kebanyakan ahli parlimen tidak jelas mengenai amalan parlimen yang sepatutnya dan mereka tidak ada knowledge yang begitu besar mengenai perkara ini. Betul, betul. Tapi I don't blame them. Saya tidak salahkan ahli-ahli parlimen sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Ya, so kita pun kena understand, ya, kita pun kena fahami bahawa I think salah satu daripada tugas speaker baru, ya, saya harapnya bahawa speaker baru akan menjalankan ataupun memberi ruang untuk pihak-pihak lain untuk menjalankan training programs, workshops untuk ahli-ahli parlimen untuk menerangkan, ya, apakah peranan parlimen, apakah fungsi parlimen dan juga apakah peranan seorang ahli parlimen dan bagaimana untuk menggunakan tata cara parlimen dengan sepenuhnya, ya. So yeah, hopefully that will happen. Bagaimana kita melihat bahawa kalau kita
tonton sidang Dewan Rakyat khususnya di sebelah petang apabila usul undi percaya dibawakan, sudah pasti ketika itulah Dewan penuh dengan hiruk pikuk ahli-ahli parlimen, baik yang pertama kali dan juga mereka yang sudah pun bergelas senior di Dewan Rakyat itu. Rada yang mengatakan bahawa demokrasi itu, hiruk pikuk itulah sebahagian daripada demokrasi. Ia perlu diraihkan. Benar. Tapi banyak juga hujah-hujah dan juga fakta-fakta berdasarkan apa yang berlaku sejak sebulan lepas, 19 November lepas, yang mana kebanyakan diketahui oleh orang-orang politik menerusi perbincangan mereka dan itu dibawa ke Dewan Rakyat pada hari ini. Saya tertarik apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Reformasi Undang-Undang dan Institusi, Datuk Seri Azalina mengatakan bahawa usul undi percaya ini kerana dalam aspek kerajaan hari ini adalah kerajaan campuran kerana hang parlimen yang berlaku dan beliau merujuk kepada apa yang berlaku di parlimen di New Zealand ketika Jacinda Ardern membentuk kerajaan campuran juga pada ketika itu. Kadang-kadang ada reference yang benar boleh dilakukan dengan baik daripada sejarah ataupun perkara yang berlaku beberapa tahun kebelakang ini. Namun ada juga contoh-contoh dan juga praktis amalan parlimen yang baik dilakukan di negara Commonwealth, contohnya di New Zealand, dan hari ini situasi berbeza. Inilah kerajaan campuran dan bagaimana kita melihat ada lagi banyak praktis yang lain yang tidak pernah dilakukan dalam kebiasaan perlu dilakukan. Ya, okey. Jika kita lihat kepada isu undi percaya, ya, kita harus berhati-hati ya bila kita merujuk kepada amalan-amalan di parlimen-parlimen Westminster yang lain. Yes, memangnya Jacinda Ardern telah pun membenarkan undi percaya untuk dijalankan, tetapi apa yang kita sedang bicarakan hari ini ialah tentang isu um, kebolehan keupayaan setiap MP khususnya ahli parlimen kerajaan untuk mengundi secara bebas, right? Itulah persoalannya hari ini bagi saya. Itulah masalahnya hari ini dengan undi percaya yang dijalankan hari ini. Sebab boleh tak selepas kita dapat lihat MOU baru yang telah ditandatangani pada 16 Disember, boleh tak kerajaan ini menyatakan ataupun mengambil kedudukan bahawa undi yang dijalankan atas undi percaya tersebut, atas usul undi percaya tersebut adalah sah. Ya. Sebab isu utama bagi saya ialah isu kepercayaan, ya. Izinkan saya mengupas sedikit tentang prinsip ataupun rasional bagi isu kepercayaan. So di kebanyakan demokrasi berparlimen yang matang, ya, yang stabil, biasanya tiada masalah besar untuk menyediakan sebuah proses untuk menjalankan usul undi percaya di parlimen. Dan ada di kebanyakan parlimen kebiasaannya adalah untuk membenarkan undi tersebut untuk dijadikan sebuah undi conscience vote, ya, conscience vote. Jadi whip, ya, parliamentary whip tidak akan digunakan. Jadi apakah dasar dan rasional kepada undi percaya? Ya, ia bukannya untuk menyemak ataupun untuk mengesahkan keputusan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya tujuan utama adalah untuk mengesahkan representasi Perdana Menteri yang telah pun dilantik bahawa beliau sememangnya mempunyai kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Ya, jadi bagi saya, ia merupakan isu kebertanggungjawabkan Perdana Menteri kepada Dewan Rakyat secara langsung di bawah perkara 43/3 perlembagaan, ya, collective responsibility, tanggungjawab bersama, ya. So biasanya, ya, bila seorang MP hadir di hadapan Duli Yang Maha Mulia untuk memohon untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, ahli parlimen tersebut akan membuat sebuah representasi kepada baginda bahawa beliau mempunyai kepercayaan sebilangan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Ya. Dan bagi saya, langkah inilah yang menjadikan langkah pertama atau tindakan eksekutif pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri baru di bawah perkara 43/3. Ya, jadi adalah wajar untuk Perdana Menteri baru mengesahkan kepada Dewan Rakyat melalui proses undi percaya bahawa representasi beliau kepada Yang di-Pertuan Agong adalah sah dan adalah betul. Dan ini hanya boleh dibuat sekiranya setiap ahli parlimen
diberi kuasa dan diberi hak untuk mengundi secara bebas. Ya, kalau tidak, then you are making a mockery of the process. Dan seharusnya ini menjadi amalan yang perlu diteruskan kerana sebelum ini seolah-olah ada tembok besar yang menidakkan perkara itu berlaku. Dan juga terlampau banyak debate seolah-olah perkara itu terlampau tabu untuk dilakukan di peringkat Dewan Rakyat. Pada pandangan Puan Maha, bagaimana sepatutnya ini amalan yang tidak terlampau sukar, ianya adalah amalan biasa dan sesuatu yang sudah ada dalam peruntukan undang-undang dan sebagainya? Okey, sebagi saya, pada masa ini dilema kerajaan hari ini ialah bahawa ia merupakan sebuah kerajaan minoriti yang terpaksa menjalinkan dan membentuk kerajaan campuran ya dengan parti-parti yang sebenarnya parti-parti persaingan ya yang bersaing. Jadi apa yang menggabung parti-parti ini bukannya berdasarkan ideologi, bukannya berdasarkan filosofi politik, tetapi berdasarkan politik pragmatik ya, pragmatic politics. Jadi hubungan tersebut ya perlulah diuruskan dan diselaraskan. So I understand ya, saya faham bahawa sebuah MOU memang sememangnya perlu ditandatangani ya, dipersetujui. Tapi masalahnya ialah bila kita bercakap tentang undi percaya ya, bagaimana kita menguruskan sebuah undi percaya ataupun bagaimana kita memulakan sebuah amalan baru, amalan parlimen baru ya dalam suasana sebegini ya, di mana proses politik kita sedang berubah ya. Bagi pendapat saya ya, I'm a firm believer ya, saya my belief ialah bahawa setiap Perdana Menteri seharusnya mendapatkan undi percaya di Parlimen selepas beliau dilantik. Ya. Tetapi mungkin di dalam hal keadaan ini, mungkin cadangan yang lebih baik ya, ialah untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi ruang ya, memberi peluang kepada pihak pembangkang untuk membawa undi tak percaya. Mengapa saya katakan begitu? Okay, sebab this is about an issue of voting. How do you vote? Untuk sebuah undi percaya, Perdana Menteri mesti menunjukkan bahawa beliau mempunyai sokongan daripada sekurang-kurangnya 112 ahli. 112 ahli. Tapi untuk sebuah undi tak percaya, it's the opposite. Ya. Pihak yang membawa undi tak percaya tersebut, merekalah yang perlu menunjukkan ataupun mendapatkan sokongan daripada sebanyak 112 ahli. Right? Apa yang tidak akan diambil kira ialah ahli-ahli parlimen yang tidak mengundi atau ahli-ahli parlimen yang tidak hadir. Ya. Jadi kalau katakan kalau ada ahli-ahli parlimen daripada bangku kerajaan ya, from the government side yang mungkin tidak rasa selesa untuk mengundi secara ekspres ya, sebuah undi percaya ya, maka mungkin mereka akan mengambil kesempatan untuk tidak hadir atau abstain, right? So if you have a undi tak percaya, isu tersebut tidak wujud. Isu tersebut tidak wujud. Satu perkara yang menarik dibincangkan di sini. Tapi Dr. Maha, dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat kepada peranan yang dimainkan oleh setiap ahli parlimen? Kita sudah pasti memberikan tumpuan kepada blok kerajaan untuk mereka kena perform dan juga buat kerja. Tapi demokrasi yang baik juga, blok-blok kerajaan juga dapat memainkan peranan yang begitu konstruktif, yang boleh disukat KPI mereka, dan juga idea seperti shadow cabinet juga diutarakan oleh blok pembangkang juga. Tapi bagaimana kita melihat keberkesanannya dan ataupun yang diletakkan di atas satu dokumen yang dapat diukur keseriusan mereka, satu perkara. Dan juga bagaimana kita melihat peranan ketua pembangkang yang sebenarnya untuk kita memastikan bahawa
kepembangkangan itu dapat dilakukan dengan berkesan dan rakyat juga melihat, oh, mereka buat kerja ataupun mereka sekadar mempertikaikan sahaja. Itu dua perkara yang berbeza dan juga bagaimana kita dapat lihat dalam sidang parlimen kali ini. Saya rasa cadangan untuk mewujudkan kabinet bayangan merupakan satu cadangan yang baik sebab ia memberikan peluang untuk mewujudkan sebuah struktur baru di mana urusan-urusan dan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pembangkang dapat dijalankan. Ya, kita juga dapat memperhatikan bagaimana mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka tersebut. Jadi bagi saya untuk sebuah kabinet bayangan, apa yang diperlukan ialah untuk menyatakan dengan jelas, ya, siapakah menteri-menteri bayangan untuk setiap satu kementerian yang wujud sekarang ini. Satu lagi, kita boleh the KPIs could actually be kalau katakan kabinet bayangan menjalankan tugas-tugas mereka dan urusan-urusan mereka sama seperti sebuah kabinet. Ya, maksudnya mereka seharusnya mengadakan mesyuarat setiap minggu. Mereka seharusnya membincangkan isu-isu polisi dan untuk mengeluarkan kertas-kertas polisi dan mungkin mengikut kalender, ya, kalender kerajaan, ya. Dan selain daripada itu, mereka seharusnya mengadakan press conferences setiap minggu, ya. Dan selain daripada itu, setiap menteri bayangan perlulah menjadi spokesperson, ya, untuk kabinet bayangan di parlimen. Maksudnya semasa semasa tata cara pertanyaan parlimen sebagai contoh, ya. Keutamaan perlulah diberikan kepada menteri bayangan untuk bertanyakan soalan tentang isu-isu di bawah portfolio tersebut, beliau tersebut, ya. So this is how you can then track their whether it's working or whether it's not working. Tetapi kabinet bayangan hanya akan boleh berjaya dilaksanakan sekiranya pihak pembangkang diberikan dana. Peruntukan. Ya, peruntukan yang berlebihan dan juga sumber-sumber lain, ya, seperti research officers, juga ruang yang lebih di premis parlimen juga untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. So that's one. Satu lagi ialah jawatan kuasa parlimen, of course, ya. Saya harap bahawa parlimen ini dan speaker yang baru akan mengambil tindakan untuk mewujudkan sebuah sistem jawatan kuasa parlimen secara segera. Ya. Dan saya harap bahawa sistem jawatan kuasa tersebut akan dijadikan sistem tetap di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat supaya kita tidak perlu supaya kita, so that it's confirmed, yeah. So that no matter what happens at the next elections, sistem jawatan kuasa tersebut akan kekal. Dan itu dah dilakukan dalam setahun atau 2 tahun yang lepas dalam kabinet yang lalu dan ada keberkesanannya dari beberapa akta yang dapat diluluskan dan juga dilihat dengan secara baik. Akhirnya saya ada 2 minit saja lebih kurang. Ini adalah masa untuk ahli parlimen buat kerja, tak kira daripada blok mana. Saya katakan tadi bersama dengan episod sebelum ini, setiap ahli parlimen tidak kurang separuh daripada mereka sudah duduk di kedudukan posisi kerusi, baik di belah kerajaan, baik di belah pembangkang, dan rakyat juga sudah memilih mereka. Yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua, dan rakyat jauh lebih cerdik untuk menilai naratif politik dan juga naratif buat kerja. Mungkin peringatan Puan Mala kepada ahli parlimen, apa yang kita mahu lihat lagi daripada ahli-ahli parlimen ini, kerana pintu parlimen, pintu demokrasi di parlimen itu perlu dibugarkan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan rakyat seperti hari ini, masalah banjir perlu diselesaikan dan juga diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya di institusi yang terbaik itu di parlimen. Okay. So nasihat saya ialah untuk terutama sekali kepada ahli-ahli parlimen yang baru, ya. Pertama sekali baca
peraturan-peraturan Dewan Rakyat. Memang mungkin bahasanya sukar untuk difahami, tetapi ada buku-buku teks yang lain yang boleh dijadikan buku rujukan. Keduanya, faham ya bagaimana untuk menggunakan tata cara parlimen secara terbaik sekali ya. How do you use it well? Ketiga, pastikan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, jangan lupa untuk menjalankan rundingan dengan rundingan awam, ya, public consultation. Ianya sememangnya sangat penting, ya, sebab sebagai ahli-ahli parlimen mereka bukan hanya menjadi wakil bagi daerah atau konstituensi mereka sendiri, tetapi juga untuk semua rakyat Malaysia. So setiap ahli parlimen akan mempunyai 2-3 isu polisi yang utama yang menjadi isu fokus mereka. Dan saya harap setiap ahli parlimen akan memastikan bahawa mereka menjalankan proses konsultasi yang menyeluruh, ya. Dan keempat, saya harap bahawa semua ahli parlimen akan menyokong usaha-usaha untuk reformasi parlimen. Sebab bagi saya ini merupakan satu peluang emas, ya, kemasan, ya, emas untuk memastikan bahawa reformasi parlimen yang penting dapat dijalankan dan disempurnakan. Itu kita harapkan dapat dilakukan. Kita memberikan sumbang seranan supaya mereka dapat juga setidaknya lakukan dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih Puan Maha Balakrishnan, merupakan pakar parlimen dan juga fellow penyelidik Ibu Pejabat Asia UNSDSN Universiti Sunway kerana bersama kami pada hari pertama sidang khas parlimen hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pandangan dan juga cadangan dan juga cerita anda kongsikan bersama kami di platform media sosial kami dan juga teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Salam hormat, kita jumpa lagi.